TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Siapa yang dah vaksin? Cuba angkat tangan sikit. Alhamdulillah. Yang belum, ingat kita sekarang pelajar-pelajar sekolah dah boleh dah daftar untuk vaksin kan? Jadi jangan lupa untuk daftarkan diri anda untuk mengambil vaksin. Okey, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek reka cipta dan katanya cikgu ini senyumannya cukup manis, matanya cukup cantik. Jadi kalau nak tahu siapakah guru yang saya maksudkan ini, jom kita tengok profil guru hari ini. Daripada gambar kita sudah tahu cikgu ni cukup jelita, bukan? Ya, ini dia, kita bersama dengan Cikgu Nurdia Safra. Assalamualaikum. Sihat cikgu? Alhamdulillah. Ya, zoom sikit mata cikgu. Cantik, contact lens. Gurau cikgu. Ya. Okey, sebelum kita nak bertanya kepada cikgu mengenai apa bab yang kita nak belajar cikgu, seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, boleh kita pergi ke sini untuk kita lakukan sanitasi? Okey. Boleh. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, baik, dan diikuti dengan saya pula. Okey, baik. Alright, kita doakan supaya Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19 cikgu InsyaAllah. Ya, jauh cikgu pergi sana Okey, baiklah. Kita dah tahu cikgunya siapa yang akan mengajar anda untuk hari ini, dan kita nak tahu siapakah pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Katanya mereka datang daripada sekolah ini dia, Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 8. Betul cikgu? Ya, Presin 81. Presin 81. Nak tahu siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Salam. Salam. Satu persatu dia jawab juga. Okey, baik. Ini dia pelajar-pelajar yang cukup hebat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 81. Kita nak perkenalkan siapa ni? Namanya Sarah. Betul ke Sarah? Assalamualaikum Cikgu Dia dengan Abang Akmal. Nama saya Nusra Jasmi binti Muhammad Syukri. Boleh panggil Sarah. Okey, cita-cita Sarah boleh saya tahu? Cita-cita nak jadi businesswoman. Terbaik cikgu. Okey, terbaik Sarah. Seterusnya, siapa tu yang muka macam Wani Hasrita tu? Yang pakai sim mata tu. Takkan Wani Hasrita lelaki kan? Cikgu Dia dan Abang Akmal. Yap. Nama saya Nur Elina Farisha binti Muhammad Hanushi. Boleh panggil Elina. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Wah, terbaiklah. Okey, seterusnya siapa ni? Lagi seorang pelajar perempuan ni. Assalamualaikum. Cikgu Dia dan Abang Akmal. Saya Yap. Nur Adi binti Zulkifli. Boleh panggil Adeline. Cita-cita saya nak jadi seorang cikgu. Cikgu, amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Naufal Nabil. Betul ke? Betul, Ahmad. Assalamualaikum Cikgu Dia dan Abang Akmal. Nama saya Muhammad Naufal Nabil bin Muhammad Zamri. Boleh panggil saya Naufal. Cita-cita nak jadi interior designer. Eric Leong. Okey, baik. Seterusnya kita ada siapa ni? Haris. Betul ke Haris? Betul. Assalamualaikum Cikgu Dia. Syafiq bin Sugafli. Cita-cita saya nak jadi engineer. Engineer, terbaik. Dan terakhir sekali, siapa nama dia tu? Assalamualaikum Cikgu Dia dan Abang Akmal. Saya Muhammad Fanati Muhammad Kamal. Boleh panggil saya Arif. Cita saya nak jadi engineer. Engineer juga, amin. InsyaAllah ini dia antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Baik, kita dah tahu pun pelajarnya siapa, gurunya siapa dan subjek apa kita nak belajar hari ini. Dan sekarang ini, apa kata kita tengok dulu pandangan pelajar bagi subjek reka cipta. Apa kata mereka? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Antara bab yang saya minati ialah dalam bab 2 di tingkatan 4, iaitu asas reka bentuk dalam reka cipta.
Bab ini dapat membantu saya untuk memilih prinsip dan elemen yang bersesuaian dengan produk yang perlu saya hasilkan untuk menarik perhatian dan disukai oleh orang ramai. Melalui subjek reka cipta ini, banyak ilmu yang saya perolehi, terutamanya dalam mencipta sesuatu produk. Hasil dari pembelajaran bersama guru, ia telah membuka minda saya bahawa terdapat pelbagai proses yang terperinci dalam menghasilkan sesuatu produk. Melalui subjek ini juga, saya mempelajari bahawa pengeluaran sesuatu produk memerlukan pengetahuan yang cukup mengenai langkah dan bahan-bahan yang digunakan agar pengeluaran produk berkualiti. Saya minat dengan reka cipta kerana bagi saya reka cipta amat penting dalam kehidupan seharian kita. Reka cipta yang baik akan menjadikan kehidupan kita lebih mudah dan selesa. Walaupun banyak halangan dan rintangan yang calon SPM 2021 hadapi pada tahun ini, ingatlah tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit hempedu. Didik TV KPM. Okey, itu dia pandangan pelajar bagi subjek reka cipta, cikgu. Dan saya pasti pelajar-pelajar ini nak tahu juga subjeknya reka cipta. Bab yang kita nak belajar hari ini, apa dia, cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar bab sistem elektrik dan elektronik. Okey, kali ini cikgu akan cuba fokuskan sentuh dalam bahagian B, soalan dalam bentuk analisis. Dia ada banyak, tapi hari ini kita cuba sentuh antara tajuk sistem elektrik dan elektronik. Bab untuk ni lah, untuk soalan bentuk analisis. Okey, baik. Macam pelajar-pelajar sendiri, semua dah bersedia ke untuk kita nak belajar reka cipta ni? Semua dah bersedia ke? Dah. Sedia dah. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar pun dah bersedia dan kita pun dah tahu bab apa yang kita akan belajar sekejap lagi. Tapi seperti biasa, kita nak berhenti rehat dulu selepas ini dalam Sukses SPM 21. Ya, selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nordia kita yang akan mengajar bagi subjek reka cipta, cikgu. Dan saya pasti pelajar-pelajar pun dah bersedia di rumah. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan dengan subjek kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Dia. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Hari ini kita akan ulang kaji tajuk sistem elektrik dan elektronik. Tapi hari ini cikgu akan fokuskan dalam bahagian B, soalan dalam bentuk analisis. Okey, kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita tajuk sistem elektrik dan sistem elektronik. Okey. Kita tengok pada standard pembelajaran. Standard pembelajaran kita hari ini untuk bab sistem elektrik iaitu 11.2.3. di mana dapat mereka bentuk aplikasi penyelesaian masalah menggunakan sistem elektrik dalam pembinaan produk. Okey. Kemudian kita juga akan kena pasti dalam sistem elektronik juga, iaitu standard pembelajaran 11.3.3. Okey, mereka bentuk aplikasi penyelesaian masalah menggunakan sistem elektronik dalam pembinaan produk. Okey, tajuk sistem ni adalah dalam bab 3 tingkatan bab 3 tingkatan 5. Okey, kita ada belajar 4 jenis sistem, iaitu sistem mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan. Tapi hari ini cikgu akan sentuh sistem elektrik dan sistem elektronik. Okey, untuk kaedah menjawab. Okey, kita tengok. Okey, hari ini cikgu akan sentuh dalam kertas 1 bahagian B. Dalam kertas 1 dia ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian B ni dia membawa kepada 4 soalan. Tapi hari ini cikgu akan sentuh antara soalan yang ada dalam bahagian B. Okey, iaitu soalan dalam bentuk analisis. Tetapi hari ini cikgu akan fokuskan sistem elektrik dan elektronik. Dia ada banyak soalan dalam bentuk analisis, tapi hari ini tak sempat kan, kita cuba fokuskan itu soalan untuk sistem elektrik dan elektronik. Okey. Okey, dalam kertas 1 bahagian B, soalannya kebanyakannya adalah menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Itu yang kita nak kepada murid dapat mereka cipta, dapat aplikasikan apa yang ada. Kemudian bentuk soalan tu murid kena kaitkan jawapan dengan situasi yang diberikan. Okey, ni memang soalan dah kena tengok betul-betul pada soalannya. Okey.
Okey, soalan 2, hari ini cikgu akan fokuskan iaitu soalan 2 dalam bentuk soalan jenis analisis. Okey, soalan 1 dan 2 untuk kertas 1 membawa kepada 10 markah. Dan selalunya analisis ni adalah dalam soalan yang kedua. Okey. Untuk soalan 2 analisis ni, calon ataupun murid dikendaki membuat analisis berdasarkan soalan atau maklumat yang diberikan. Okey, contohlah kan, diberikan lita, kemudian ataupun situasi. Okey, kemudian kena terangkan keadaan sekiranya komponen dalam lita tersebut ditukar, diubah saiz atau ditambah ataupun rosak. Dan dia tak berfungsi. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya ataupun bagaimana nak huraikan operasi seterusnya. Itu soalan dalam bentuk analisis untuk tajuk sistem elektrik dan elektronik. Okey. Okey, yang ni. Okey cikgu, steady. Seterusnya apa tu cikgu? Okey, dalam kertas 1 bahagian B, kebanyakannya soalan dia minta terangkan. Selalunya membawa 2 markah. Okey, di mana kena ada fakta dan kena ada penerangan. Okey, dibawa 1 markah. Kemudian soalan bentuk huraikan operasi sistem, rujuk pada soalan. Okey, markah yang ni berdasarkan kehendak soalan. Yang ni kena ingat kalau huraikan operasi dia melibatkan 3S. Bukan 3S yang apa tu? Yang mana cikgu? Ni kan yang ni kesihatan punya tu. Tu tak? Betul. Okey. Yang ni iaitu sebelum, semasa dan selepas. Ya, hebat. Okey. Okey. Okey, ingat huraian operasi sistem 3S sebelum, semasa dan selepas. Kena ingat sebab depan ni ada soalan kaitan, cikgu nak awak kena jawab. Termasuk Akmal juga. Okey, cikgu. Dalam sistem elektronik, yang paling penting murid kena memahami dan mengenal pasti nama komponen dan fungsi. Okey, nama komponen dan fungsi ni dah kita pelajari pada awal. Okey, yang tu kena ingat sebab soalan tu nanti ada kaitannya. Okey, kena memahami dan kena pasti nama komponen elektronik. Okey, sebelum kita tengok soalan-soalan contoh analisis, jom kita ulang kaji sikit. Okey, antaranya antaranya komponen dalam sistem elektrik adalah motor elektrik. Baik. Okey, motor elektrik ni adalah tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Kita kena pasti nama komponen tersebut. Okey, dalam motor ada 2, iaitu motor arus terus. Minta maaf. Motor arus ulang-alik AU. Yep. Okey, yang ni menggunakan kuasa voltan 240 volt. Biasanya dalam peralatan di rumah yang ada sambungan switch satu. Okey, ini dia punya simbol. Okey, kemudian satu lagi motor yang ini. Okey, arus terus yang mana bekalannya sedikit kecil daripada ulang-alik. Okey, ini membawa 9 volt, 12 voltan dan ataupun 24 voltan. Okey, yang ni biasanya digunakan untuk mainan. Okey, benda-benda yang kecil. Ya kecil macam mainan kereta. Okey, menggunakan motor. Okey, saya nak tanya anak murid saya, boleh tak? Boleh cikgu, dipersilakan. Okey, ni kita dah pelajari simbol komponen ni. Okey, siapa tahu apa? Okey, kenal pasti komponen M. Okey, siapa nak cuba? Siapa? Boleh angkat tangan? Ya, Arif. Arif, silakan Arif. Silakan Arif. Komponen P ialah solenoid. Ya ke solenoid? Kita tengok komponen M ni. Ya, betul. Ini adalah solenoid, gegelung yang terat besi yang mana bertindak sebagai alat elektromagnet yang mana dia beri kuasa kepada untuk kuasa arus lah pada 1 liter. Okey, seterusnya. Saya nak tanya orang dekat lah. Mesti dah belajar kan? Okey, Akmal kenal tak yang ini apa? Saya tahu ianya bermula pada huruf P, cikgu. Apa itu? Hujungnya huruf G. Wow, hebatnya. Saya rasa perintang lah, cikgu. Ya ke? Ya, saya betul tak perintang? Sebab saya ada buat ulang kaji malam tadi, cikgu. Alhamdulillah, antara murid yang berjaya nanti. Ya, cikgu. Okey, ya. Namanya adalah perintang tetap. Alhamdulillah. Okay. Perintang ni ada 2. Okey, perintang tetap dan perintang boleh laras. Tapi betul. Ini namanya perintang tetap. Okey, fungsinya adalah dia mengehadkan
aliran arus elektrik dalam 1 liter. Betul. Okey. Ini adalah komponennya. Okey, saya nak tanya anak murid saya lah. Okey. Kena pastikan simbol komponen untuk perintang tetap ni. Macam mana bentuk dia? Okey. Tolong. Boleh angkat tangan? Angkat tangan ke tunjuk? Okey tu. Semua dah tunjuk dah. Bagusnya. Alhamdulillah. Betul ke rasanya? Arif tinggi sangat. Sampai terkeluar dah dalam kamera. Tak nampak dah Arif? Okey. Akmal rasa betul tak? Betul cikgu. Ini pun saya ada buat ulang kaji semalam juga. Hebat. Okey. Syabas. Okey, ya. Okey, ini adalah simbol komponen untuk perintang tetap. Bentuk dia macam bentuk jantung kan? Zigzag duduk. Macam tu. Okey. Satu lagi bentuknya adalah seperti kotak ini. Yes. Okey. Okeylah, kita ulang kaji itu je dah sebersikit tentang komponen elektrik elektronik. Okey, kita pergi kepada contoh-contoh soalan analisis. Okey, fokus kita hari ini adalah tajuk sistem elektrik dan sistem elektronik. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, ini contoh soalannya Okey, Raja 1 menunjukkan 1 liter skematik. Bagi loceng elektrik. Loceng elektrik macam kat sekolah, di rumah kita tekan ding dong. Yang itulah dia. Kan? Berhenti? Gerak? Okey. Ini adalah 1 liter. Bila dapat soalan ini, pertama sekali murid kena pasti simbol komponen, kena pasti simbol komponen dan liter-liter tersebut. Okey, cikgu nak tanya anak murid cikgu. Okey, berdasarkan Rajah 1. Tadi kita dah keluarkan 1. Okey, awak kena pasti komponen P. Siapa nak cuba? Ya. Arif ke? Okey, silakan Arif. Komponen P ialah solenoid. Okey, kita tengok. Betul tak solenoid? Betul cikgu, sebab dia juga yang bagi jawapan tadi tu. Ya ke? Okey, ya. Ini adalah solenoid. Okey. Ya. Arif boleh terangkan pada cikgu, apakah fungsi komponen tersebut? Tengok Okey, bila kita kata terangkan, dia membawa kepada 2 markah. Ingat tak tadi terangkan cikgu kata apa? Kena ada fakta dan penerangan. Okey, Arif cuba. Fungsinya ialah menghasilkan aruan elektromagnet yang bertindak seperti suis. Okey, kita tengok. Betul tak? Ya, betul. Hebat Arif. Okey, menghasilkan aruan elektromagnet yang bertindak seperti suis. Okey, nampak kan cikgu ada warna yang berbeza kan? Ini maksudnya fakta. Okey, maksudnya itu adalah tepat. Dia memang tak boleh ubah dah. Okey, yang ini penerangan mengikut yang orang kata yang relevan lah. Okey, maksud daripada perkataan yang fakta. Kita nak mengukuhkan lagi jawapan. Okey. Okey, bertindak seperti suis. Okey, seterusnya. Okey, soalan B. Okey, masih lagi berdasarkan pada Raja Lita ni, Raja 1. Okey, ramalkan apa terjadi pada bunyi loceng. Okey, jika komponen P ni kita tambah bilangan lilitan gegelung. Okey, siapa nak cuba? Okey. Saya cikgu. Sarah Syukri. Okey, sila Sarah. Loceng akan berbunyi dengan lebih kuat kerana bilangan lilitan gegelung pada solenoid bertambah. Okey. Ya, kita tengok Okey, 2 markah. Ya, betul. Okey. Loceng akan berbunyi kuat kerana daya kemagnetan bertambah. Maksudnya, apabila gegelung ni menerima banyak lagi garisan-garisan dia, okey, dia akan menambahkan lagi kuasa magnet dia. So, tenaga dia lagi bertambah kuat. Jadi, dia dapatlah, okey, komponen P ni, dia nampak banyak lagi tenaga dihasilkan. Okey, kemudian info tambahan, okey, pertambahan bilangan lilitan akan meningkatkan kekuatan elektromagnet. Okey, yang inilah elektromagnetnya, maka loceng ni akan berbunyi kuat. Dia, tenaga dah banyak, dia dapat ketuk loceng dengan kuat. Okey, seterusnya soalan contoh lagi. Huraikan operasi lita. Okey. Tengok pada soalan huraian operasi. Tadi awal tadi cikgu dah kata ada soalan bentuk huraian. Yep. Jadi kita tengok pada huraikan. Okey, bila dapat soalan ni, pertama sekali, murid kena tengok markah. 5 markah paling banyak kan dalam ni. Ingat soalan 2 ni dia 10 markah. Jadi yang tadi dah 2, 3, 2,
Ini soalan yang ni. 5 markah. 5 markah. So, kena jawab yang tepat. Okey, dalam ini, ingat tak kita kata huraikan operasi dita. Okey, saya nak tanya murid saya. Okey, kalau huraikan operasi dita, ingat balik apa cikgu kata tadi? Kena ada apa? Siapa nak cuba? Siapa tu? Okey, Adlin. Kena ada apa, Adlin? Melibatkan operasi 3S. Okey, ya ke 3S kita tengok. Ya, okey. Sebelum, semasa dan selepas. Okey. Kebiasaannya lah kan, kalau rasa macam nak yakin, biasanya markah adalah diberikan seperti ini. Okey, sebelum selalunya membawa 1 markah. Okey, selepas 1 markah. Dan lebihan daripadanya adalah semasa. Okey, sebab apa? Kita nak tengok operasi. Bagaimana dita itu beroperasi. Kalau sebelum semasa ni, sebelum dan selepas sangat senang nak skor. Okey, okey. Berdasarkan operasi ni, okey, siapa nak cuba jawabkan sebelum operasi ni? Siapa nak cuba? Ada sesiapa? Saya. Okey, Adlin lagi ya, Adlin. Adlin, angkat tangan, jangan malu-malu, Adlin. Sebelum Swiss ditekan menyebabkan arus elektrik mengalir. Okey, ya. Okay, terima kasih, Adlin. Terima kasih, Adlin. Okey, sebelum bila peralatan elektrik bila nak guna kita kena sebelum. Okey, sebelum Swiss ditekan, maksudnya kita nak hidupkan arus elektrik tu. Okey, bila Swiss ditekan, maksudnya arus elektrik akan mengalir. Ini membawa kepada 1 markah. Okey, dah tanya dah. Okey, sebelum dah settle dah. Okey, kemudian seterusnya semasa. Ingat semasa. Siapa nak cuba semasa? Ada siapa? Kawan-kawan kita? Mungkin nak cuba, boleh angkat tangan. Cepat, semasa. Atau mungkin Adlin lagi? Adlin lagi ke? Saya. Itu dia, ya, Haris. Haris. Sila Haris. Gegelung akan menghasilkan elektromagnet. Lagi? Tu je satu. Ada lagi. Penukul mengetuk loceng dengan lebih laju. Okey. Dan bunyi berulang selagi Swiss ditekan. Itu dia. Cikgu, cantik rambut Haris ni ya. Ya. Okey. Terus dia, segan dia. Okey, kita tengok jawapan Haris. Ya, betul Okey, apabila dah ada elektrik mengalir, gegelung akan menghasilkan elektromagnet. Ini kita panggil dia aruhan elektromagnet lah. Okey, kalau magnet kita panggil aruhan elektromagnet, dia memberi kuasa. Okey, membawa kepada 1 markah. Kemudian bila dah ada kuasa pada ni gegelung, okay, dia bagi kepada penukul. Okey, penukul akan mengetuk loceng lebih laju. Bila ketuk lebih sebab apa lebih laju? Sebab yang tadi tu kita kata soalan ni berdasarkan di 2B. Dia refer kepada yang 2B tadi. Okey? Jadi dia punya kuasa lagi kuat, lebih laju. Bila dia bunyi laju, dia mungkin bunyi laju, dia lebih laju dan bunyi pun akan kuat. Dan bunyi berulang. Selagi Swiss ditekan. Selagi Swiss ditekan. Masa tekan lama-lama. Okey. Ini dah cukup dah. Okay, kita kira 1, 2, 3, 4. Alamak, lagi 1 markah cikgu. Lagi 1 markah. Selepas kita tak cakap lagi. Kita dah cukup dah 4 markah kat sini. Okey, selepas. Ya. Siapa lagi? Okey, selepas macam mana? Saya. Okey, Haris. Okey, silakan Haris. Lepaskan Swiss yang ditekan untuk memutuskan litar. Ya, okey kita tengok Ya, okey lepaskan Swiss yang ditekan bagi memutuskan litar. Maksudnya kita dah tekan tadi untuk hidupkan Swiss. Bila kita lepaskan, kita dah memutuskan aruhan elektromagnet. Kita nak memutuskan litar untuk supaya loceng ni tak berbunyi lagi. Dah dapat 5 markah cikgu. Ya, 5 markah tanya. Okey. Jadi kalau soalan yang macam ni, operasi ni kena ingatlah. Okey. Operasi dita iaitu sebelum, semasa dan selepas. Dan kena tengok berapa markah dia. Okey. Kata kalau murid kata dia nak tulis isi lagi. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, boleh tambah lagi untuk maklumat-maklumat yang lain. Okey. Kalau kata macam tak ada lah idea ataupun alamak macam mana ni nak jawab. Dah orang kata apa? Dia macam jam kata blur lah orang kata kan. Okey. Jawab je. Macam mana nak gunakan fungsi tersebut? Mestilah kita kena tekan Swiss. Kemudian kalau dah tak nak guna, kita buat apa? Kita lepaskan Swiss ataupun kita
matikan dia ke, tak payah tekan lagi. Okey. Cikgu, mana lagi sesuai? Sama ada kita hanya tuliskan poin-poin sahaja atau kita buat satu ayat yang lengkap, cikgu? Okey, boleh juga. huraikan Boleh ni. buat poin-poin. Okey. Kalau buat bentuk orang kata buat karangan ni pun boleh. Okey, tapi janganlah buat bentuk jadual. Okey, sebab soalan adalah huraikan. Melainkan kalau perbezaan baru kita buat bentuk jadual, betul? Ya, kalau ada tempat kotak jawapan dia lah. Okey. Okey, baik. Ingat setiap kali kalau keluarnya bentuk soalan operasi, ingat 3S, sebelum, semasa dan juga selepas. Baik, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek Reka Cipta. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Okey, tadi kita dah belajar dah antara macam mana bentuk soalan kalau keluarnya operasi, ingat 3S. Betul, cikgu? Ya, betul. Dan sekarang ini bentuk soalan apa pula yang kita nak sentuh, wahai Cikgu Dia? Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey. Kita pergi kepada soalan contoh 2 dalam soalan bentuk analisis jugalah. Okey. Okey, dalam Raja 2 ini, menunjukkan sebuah mesin permainan karusel. Okey, dan Raja 2B menunjukkan litas skematik mesin tersebut. Okey, tadi soalan adalah dalam bentuk litar. Okey, ada juga soalan dalam bentuk diberikan situasi dan litar. Okey, kat sini soalan ni murid kena tengok, kena pasti bagaimana pergerakan fungsi peralatan tersebut dan litarnya. Okey, kita tengok pada soalan. Okey. Bila ni ini, okey, kemudian dikata soalan berdasarkan Rajah 2A dan Rajah 2B. Okey, ingat tadi dikata kenal pasti komponen K. Dia tengok pada litar. Okey, siapa nak cuba kenal pasti komponen K? Ni. Komponen K siapa angkat tangan? Ya, cikgu. Alah. Ya, sila. Berebut dengan dia. Lina ke? Sila Elina. Komponen K ialah motor elektrik. Motor elektrik. Okey. Anda pasti? Anda pasti? Okey. Okey. Ya, namanya adalah motor elektrik ataupun motor AU. AU tu apa tadi? Kita dah belajar tadi. Ada tadi, cikgu. Apa tu? Yang AU tu? AU. Bukan AU. AU adalah arus ulang alik. Okey, motor arus ulang alik ataupun boleh juga kata motor AC. AC. AC bukan IC, AC. AC. Alternate current. Yep. Okay, sebab tengok yang ni, dah bagi tip dah. Okey, kuasa ni. Okey. Alina, boleh tolong cikgu lagi? Okey, terangkan fungsi komponen. Okey. Ingat yang tadi kita kata terangkan, tengok pada markahnya, 2 markah. So kena ada apa Alina? Iaitu fakta dan penerangan. Ya, penerangan. Okey, Alina. Boleh tolong? Motor berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal supaya karusel dapat bergerak. Okey. Kita tengok jawapan dia. Ya. Okey. Fungsi komponen tersebut. Okey, dia refer pada komponen ni lah dengan soalan di atas ni. Okey. Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Ingat ini fakta. Ya. Okay, memang tak boleh ubah sebab motor memang fungsi dia daripada tenaga elektrik kan? Kepada tenaga mekanikal. Okay, yang ini penerangannya. Okay, apa fungsi dia? Dia dapat menggerakkan karusel tadi yang kereta kuda mainan kat tempat mainan budak-budak kan? Betul, cikgu. Okey. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Ya. Okey. B. Okay, jika S2, ni S2 ditukarkan kedudukan pada B. Yang ni dia naik dekat B ni. Dia tak dekat A dah, dekat B. Okey, ramalkan kesan pada komponen K. Okey, sekiranya ni dia bagi situasi. Jadi diberikan situasi, ingat soalan analisis diberikan perubahan pada situasi pada litar. So kena tengok dan fahamkan. Okey, sebab dia kata rujuk pada Rajah 2B. Okey. Jadi, sekiranya nilai riostat. Nilai riostat dinaikkan daripada 0 ohm kepada 40 kilo ohm. Siapa nak cuba?
Saya cikgu. Ya, silakan Sarah. Siapa tu? Sarah. Okey. Ianya akan bergerak perlahan. Okey, kenapa gerak perlahan? Ya ke? Sebab dinaikkan. Naikkan? Ya, Ustaz, Okey. dinaikkan. Ya, putaran motor ni bergerak perlahan. Okey, contoh macam ni lah. Kita kat jalan raya, Okey. nak balik kampung kan ke nak pergi ke sini, traffic jam, kereta banyak. Okey. Kita punya pergerakan laju ke perlahan? Semestinya perlahan, cikgu. Sama juga ni. Maksudnya, rheostat ni dia menghadkan aliran arus. So, dia membuatkan putaran makin perlahan. Okey, saya nak Sarah jugalah. Okey, Sarah, jika sekiranya mentol L2 terbakar, Sarah, apa akan berlaku pada komponen K? Lita akan terputus dan menyebabkan motor tak berfungsi. Okey. Okey, maksudnya ini dah terbakar. Terbakar kan? Dia terbakar. Okey, adakah yang ini berfungsi lagi? Okey, tidak. Okey, sebab dia macam lita siri. Okey, bila sini macam dah terputus dah hubungan, maka motor ni dia tidak akan berfungsi. Dia tidak bergerak lah. Okey, kalau jadi calon boleh jawab lah. Okey, murid boleh jawab sama ada dia tidak berputar, okey, atau tidak berfungsi atau tidak bergerak. Okey, untuk jawapan ni, diingatkan lagi. Calon tak boleh ataupun murid, dia tak boleh jawab banyak. Kalau macam ni, dia akan menyebabkan kekeliruan. Jadi, dia kena jawab satu sahaja. Okey, kalau jawab dua, kemungkinan akan salah lah. Takut bila jawab banyaknya, salah satunya salah semua. Tak adalah markah. Okey, jawab satu sebab dia nak satu markah sahaja. Kita bagi soalan yang sangat baik dalam sistem untuk analisis. 3S. 3S, dia pandai ya, teman. Okey, membawa daripada 5 markah, ingat huraikan huraikan operasi data. 3. Okey, 5 markah. Okey, 3S. Okey, sebelum, semasa dan selepas. Okey, siapa nak cuba? Sebelum macam mana operasi data? Bila, okey, tengok sorry. Jika nilai rheostat tadi kan dinaikkan kepada nilai 25 kilo ohm, apa akan berlaku pada lita? Siapa nak cuba? Tadi Arif ada angkat tangan, Arif. Silakan Arif. Okey, Arif. Sebelum hidupkan switch dengan ubah S2 dari A ke B. Okey. Ya. Okey. Okey, tukarkan kedudukan S2 dari kedudukan A ke B. Okey, ataupun murid boleh jawab onkan switch atau hidupkan switch. Okey. Ingat apa-apa peralatan elektrik nak mulakan, kita kena onkan switch. Ya. Okey. Okey, dapat satu markah. Okey, semasa. Tuan nak cuba? Saya. Siapa? Apa tu saya? Siapa tu saya? Sarah. Adeline. Okey. Silakan. Ya, Adeline. Cuba. Semasa arus elektrik mengalir, kemudian L2 akan menyala. Rheostat dilaraskan kepada 25 kilo ohm. Kemudian motor bergerak ikut kelajuan yang ditetapkan. Okey, terima kasih Adeline. Terima kasih Adeline. Okey, kita tengok Ya. Okey, semasa arus elektrik akan mengalir dan menyalakan L2. Macam tadi tu. Okey, kemudian laraskan rheostat kepada 25 kilo ohm. Ni penting sebab soalan dah minta dah. Jika nilai rheostat 25 kilo ohm, kena tulis. Bolehlah mendapat satu markah. Okey, kemudian bila dah bergerak, laraskan. Okey, motor akan bergerak. Okey, atau berfungsi atau berputar ikut kelajuan yang dilaraskan. Okey, itu membawa kepada satu markah. Okey, diterangkan semasa. Jadi dah ada sebelum 4 dan semasa. Okey. Seterusnya selepas. Kita minta Naufal boleh? Naufal, rindu suara Naufal Nabil. Naufal. Naufal. Are you okay? Are you okay? Okey. Boleh tak jawab yang ni? Selepas. Selepas tutup switch, arus tak akan mengalir. Okey, terima kasih Naufal. Terima kasih Naufal. Terbaik Naufal. Ya, okey. Tutup atau off matikan switch untuk hentikan motor. Maksudnya kita tak motor tu tak bergerak lagi lah. Okay, kita nak stopkan pergerakan dia. Okey, ini antara soalannya. So kalau kata lupa, kena ingatlah. Hidupkan switch, onkan switch. Okey, offkan switch. Okey. Boleh lagi kita lagi? Boleh cikgu. Okey. Saya nak belajar lagi ni cikgu. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan contoh 3.
Okey, dalam soalan ni sama juga macam soalan contoh 2 di mana okey, Raja 3A menunjukkan alat menabur makanan ikan. Okey, ni 3A ni. Okey, dan Raja 3B menunjukkan lita skematik. Okey, ni lita dia. So kena pasti lita dalam yang diberikan. Okey, kita tengok pada soalan. Cikgu, apa maksud lita skematik tu cikgu sebenarnya? Okey, lita skematik ni. Okey, lita skematik ni adalah di mana dia menggunakan simbol komponen elektronik ataupun elektrik untuk berfungsi. Okey, dia nak tengok bagaimana kefungsian satu tu. Inilah kita panggil dia lita skematik. Ada satu lagi kita panggil dia lita bergambar. Yang tu dia menggunakan gambar komponen elektrik dan elektronik. Kalau lita skematik, dia menggunakan simbol komponen yang ni lah. Okey, yang ni murid dah belajar dah. Belajar masa awal lagi dah kena pasti macam mana nama dan simbol-simbol komponen. Okey, boleh? Okey. Okey, berdasarkan Raja 3A dan 3B. Ni kita bagi situasi lagi. Okey. Kena pasti kesan pada motor DC. Mana? Ni. Motor DC apa? Motor DC apa tadi ya? ada AC. Ni kan DC. AU. AC. Ni DC. Okey, DC ni ataupun kita panggil dia motor AT. Arus terus. Direct current. Okey? Ya. Okey, jika voltan ditambahkan kat sini. Ni macam kuasa lah. Kuasa diberikan naik kepada 12 voltan. Okey, siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Elina, silakan. Silakan. Jika voltan ditambah kepada 12 voltan, motor DC akan bergerak lebih laju. Okey, kita tengok pada jawapan. Okey, satu markah Ya, okey. Itu dia, jawapan buku teks. Hebat mereka ni, insya-Allah. Okey, putaran kelajuan motor DC bertambah. Maksudnya dia dah bagi kuasa yang banyak pada untuk ni, dalita ni. 9 volt tu sikit, dia tambahkan lagi kepada 12 volt, maka pergerakan motor DC bertambah laju dan kuat. Okey, ditambah lagi. Macam kita dah mengantuk kan, bagi makan lagi. Tenaga. Lagi mengantuk. Okey. Nilai komponen X berada pada tahap paling maksimum. Elina, boleh Elina? Erlina ke, cikgu? Ya. Okey. Saya. Okey, kalau nilai komponen X ni, ni. Okey, berada pada tahap paling maksimum. Apa? Motor DC akan bergerak perlahan. Okey. Okey, yang ini adalah simbol riostat ataupun perintah, boleh? Taras. Okey, yang ni maksudnya dia akan apa tu? Bergerak lagi perlahan. Okey? Motor perlahan bergerak. Okey. Satu lagi Elina boleh Elina? Okey, kekutuban. Ditukar dari A ke B ni, tukar. B ke A ke B. Macam tu. Apa akan berlaku Elina? Ia akan bergerak terbalik atau lawan arus. Ya, okey. Apabila motor ni kita tukar kedudukan, dia akan buat pusingan yang berlainan lah. Okey? Jadi ya betul, arah putaran motor DC berubah dan terbalik. Okey. Sini. Tiba-tiba dah terhuraian kan? Tadi soalan yang ketiga baru huraian. Yang ni dia minta huraian. Soalan yang kedua dah huraian. Okey? Macam biasalah cikgu tu. Okey, huraian ke operasi, mesti dah ingat dah kan dia kena ada 3S sebelum, semasa dan selepas. Okey, ingat sebelum satu markah, selepas satu markah, lebihan untuk markah tu adalah dalam semasa. Jadi kena poin penting pada semasa. Okey, untuk sebelum. Ya. Siapa yang nak mencuba? Cikgu rasa siapa lagi? Untuk sebelum Haris, ya Haris? Cikgu tak nampak pun saya angkat tangan tadi. Alamak. Okey, kita bagi silakan, boleh. Sila, Haris Syafiq. Hidupkan switch untuk arus mengalir. Okey. Hidupkan switch sebelum mengalir. Untuk arus elektrik mengalir. Okey, kita nak tu. Ya, okey, hidupkan switch ataupun on. Boleh juga jawab on. Kadang-kadang kan macam alamak, macam mana nak, kadang-kadang kita nak jawab budak exam, tiba-tiba rasa macam rasa termanggu kan, macam nak jawab. Dia ingat perkataan yang on. Boleh kita letak on arus mengalir. Okey. Semasa. Kita minta Haris jugalah cikgu. Haris boleh Haris. Kalau dia salah, dia kena nyanyi lagu pakai keyboard sebelah dia tu cikgu. Boleh Haris?
Boleh. Okey. Silakan. Laraskan pelaras kelajuan kepada kelajuan yang melampau. Okey. Melampau. Yang maksimum. Yang maksimum. Okey. Lagi? Motor DC akan berputar dengan kelajuan maksimum menghasilkan daya kilas untuk menolak makanan. Keluar melalui nozzle. Okey. Okey. Terima kasih Haris. Kita tengok jawapan. Terima kasih Haris. Arus elektrik akan mengalir dalam lintang menerusi sumber kuasa yang ditetapkan. Bawa satu markah. Kemudian laraskan pelaras kelajuan kepada kelajuan yang ditetapkan. Macam tadi kita kata tahap minimum. Kita tetapkan dia punya kelajuan tahap minimum. Kemudian tadi menggunakan motor DC kan? Motor DC akan berputar dengan kelajuan yang ditetapkan. Maksudnya dia dah berputar, kemudian akan menolak makanan keluar melalui nozzle yang tempat lubang keluar tu lah. Sebelum semasa. Saya nak bagi Haris lah. Dia pula aku ni. Saya ke cikgu? Ya, Akmal. Untuk ni. Mana? Selepas. Yang ini macam biasalah cikgu. Kalau tadi kita dah hidupkan, ini kita matikan switch cikgu. Wah, hebat. Betul ke cikgu? Kita tengok. Kau salah kena ni okey, ya betul. Berpeluh dah jawab. Berpeluh cikgu. Okey, kita dah berhenti rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Sebab memandangkan jawapan saya pun dah betul. Sebab kalau salah kita tak ada rehat. Okey, jadi kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung apa lagi yang Cikgu Dia nak kongsikan kepada anda bagi subjek Reka Cipta selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita teguh, kita menang. Yap, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik cikgu, tadi kita dah tengok kan mengenai litas skematik. Dan ini apa lagi cikgu nak kongsikan kepada kami semua bagi subjek Reka Cipta cikgu? Okey, tadi cikgu kita tadi dapat jawab 8 soalan 8 markah tau. Ada satu lagi. Apa ni cikgu? Macam mana dapat 10 ni? Okey. Untuk ni lah cikgu untuk terangkan. Okey, biasalah kalau soalan penerangan, minta maaf terbalik pula. Okey, bila kata terangkan, ingat tak tadi terangkan dia ada satu fakta dan satu penerangan. Bagus. Okey, yang ni minta tertekan pula. Alamak. Dah bocor. Dah nampak dah jawapan. Okey. Penambahbaikan bagi menambah kecekapan alat menabur makanan. Okey, jadi kalau kita nak tambah kecekapan, nak berfungsi lebih baik daripada yang ada, okey, salah satunya murid cadangkan penambahbaikan itu salah satunya membesarkan saiz ruang makanan. Okey, ini fakta dan ini adalah penerangan. Okey, menambahkan jumlah makanan yang banyak. Okey, ataupun memanjangkan nozzle. Yang tadi kan makanan kita nak bagi makanan ikan kan? Okey, supaya taburan makanan lebih jauh. Okey, ini kalau soalan melibatkan penerangan. Okey, dah dapat 10 markah untuk soalan analisis sistem elektrik dan elektronik. Okey, dah dapat 10 markah cikgu Hebat. 10 markah. Alhamdulillah. Okey Jadi rumusannya lah kan. Okey, apabila dapat soalan mengenai bentuk analisis tajuk daripada sistem elektrik dan elektronik, di sini cikgu nak kongsikan lah supaya harap-harap murid dapatlah jawab dengan bagus dan tenang. Okey. Bila dapat soalan, jangan orang kata gabra ke cuak, macam mana nak jawab ni? Okey, istighfar dulu, insya-Allah boleh. Okey, jadi ingat soalan kalau huraikan analisis, selalunya dia ada huraian operasi. So kena ingatlah 3S. Jangan ingat yang sempit, sesak, apa lagi satu? Sempit, sesak dan juga itulah dia. Seterusnya cikgu. Okey, sempit, sesak dan kena yang dekat-dekat. Okey. Ingat kalau operasi sistem kena ada sebelum, semasa dan selepas. Okey. Bila dapat soalan, tengok pada soalan, kehendak soalan dan situasi dan markahnya dalam huraian. Okay, kadang-kadang tadi kita tengok ada 5 kan? Ada juga huraian operasi, dia nak 6 markah. Okay, bila 6 markah, ingat selalunya dia sebelum mesti membawa 1 markah, selepas 1 markah, dan lebihannya pada semasa. Okay, tetapi murid boleh jawab lebih. Okay, jangan kata 4 markah 4 je lah. Tak apa, boleh.
Okey, diterangkan apa yang dirasa bagaimana operasi litar untuk peralatan elektrik ni, terangkan sahaja. Okey, boleh terangkan. Okey, kalau 5 markah semasa 1 markah, selepas 1 markah dan semasa 3 markah. Okey. Kalau huraian berdasarkan sistem yang dipilih, okey, jawapan hendaklah jelas, ringkas serta padat. Okey, buat dalam bentuk karangan, poin-poin pun insya-Allah boleh. Okey. Jadi cikgu harapkan murid bila dapat soalan analisis ni jangan rasa gerun nak jawab, takut nak jawab, cuba jawab. Okey, paling penting jangan tinggalkan kosong. Okey, sebab tak ada usaha nanti macam mana nak jawab dapat markah kan? So betul kena juga, cikgu, berusaha menjawab soalan. Okey, baik. Cikgu, dengar kata cikgu nak kongsi banyak lagi kan? Ya. Tapi sebelum itu cikgu, kita nak tanya juga kepada pelajar-pelajar yang cukup hebat ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presiden 81 cikgu, kan? 81. Ada tak sebarang soalan ingin bertanyakan kepada cikgu kita mengenai bab sistem elektrik dan sistem elektronik ini? Kalau ada apa-apa sebarang soalan, boleh angkat tangan dan boleh tanyakan kepada cikgu kita. Boleh cikgu? Okey, kalau tak cikgu tanya. Jadi lebih baik pelajar-pelajar saya yang nak tanya Naufal Nabil lah Kak. Okey, Naufal Nabil. Okey. Kalau nak jawab soalan operasi ni Naufal, paling penting kena ingat apa Naufal? Operasi ingat 3S. Ya. Iaitu? Okey. 3S Itu apa tu Naufal? Sebelum, semasa dan selepas. Okey, bagus Naufal. Okey, jadi Sarah. Sarah kurang ya. Sarah Diam. Pendiam tak Sarah ni. Okey, Sarah. Okey, paling penting untuk soalan sistem elektrik dan elektronik ni kena fahami dan kena pasti apa Sarah? Komponen. Ya, kena pasti komponen dan fungsinya. Kenapa dijawab macam takut-takut? Komponen? Yakin Sarah, yakin. Nak jawab itu dia. Yakin cikgu. Nak jawab soalan kena yakin. Okey, jangan tinggalkan kosong. Kata takut-takut nak jawab, cuba sebab awak adalah budak reka cipta. Seorang yang kena ada keyakinan dalam diri dan jangan mudah putus asa. Itu ciri-ciri mereka cipta. Kena sematkan dalam hati tu. Betul. Cikgu, lagi 2 soalan cikgu. Kita nak tanya kepada pelajar-pelajar ni. Boleh cikgu? Boleh. Silakan cikgu. Okey. Okey soalan lagi. Okey, kalau saya nak tanya siapa lagi? Arif lah. Arif. Arif. Okey. Okey, kalau Arif, kalau soalan yang ini, kalau soalan bentuk analisis ni kan Arif. Okey, selalunya bila kita ada perubahan, okey, yang paling penting untuk tadi okey, soalan penerangan Haris. Okey, dalam penerangan bila dapat soalan penerangan kena ada apa Haris? Start dari huruf F. Huruf F. Arif, kalau ada penerangan dia ada 2 markah. Ada lagi satu huruf F, Arif. Mana fakta dan penerangan. Okey, dia nak kukuhkan lagi. Okey, ingat kalau soalan terangkan, tak semestinya dalam sistem elektrik elektronik. Kalau ada soalan terangkan, ingat dia ada fakta dan penerangan. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Dia di atas perkongsian tersebut kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Reka Cipta. Dan juga saya nak doakan kejayaan kepada kawan-kawan kita ni Cikgu. Dan juga kawan-kawan yang menyaksikan di rumah bagi mengambil subjek ini. InsyaAllah anda semua akan mendapat keputusan yang cemerlang. Baik, selepas ini kita akan belajar pula bagi subjek pembinaan domestik. Jadi kepada anda semua yang mengambil subjek ini, nantikan sekejap saja lagi pada pukul 5 petang. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hanushi bin Abdul Rahman, bapa kepada Nur Elina Farisha yang bersekolah di SMK Putrajaya Presiden 81, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon peperiksaan SPM 2021. Doa-doa dari ibu bapa dan guru akan sentiasa mengiringi kalian semasa peperiksaan nanti. Semoga anda semua memperolehi keputusan yang cemerlang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rafidah Bahari, ibu kepada calon pelajar SPM tahun 2021, Muhammad Naufal Nabil, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persin 81, ingin mendoakan kepada semua calon agar berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang. Dalam musim pandemik COVID-19 ini, kaedah pembelajaran yang dilakukan dalam dua kaedah, iaitu secara bersemuka dan secara maya, adalah satu cabang baru yang perlu dilalui oleh pelajar-pelajar yang tidak pernah dirasai oleh pelajar-pelajar sebelum ini. Anggaplah ini satu kelebihan dalam kaedah pembelajaran dalam dunia serba moden. Semoga semua calon sentiasa cekal dengan apa jua cabaran yang tiba. Usaha dan usaha lebih gigih dan sentiasa menjaga hubungan baik dengan Allah, ibu bapa dan guru-guru. InsyaAllah, kejayaan pasti akan menjadi milik anak-anak semua. Terima kasih.